with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kabarina Hasimi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, kisah hari ni pula, kita bawa balik kisah seram asrama. So, hari ni Kama bawa 2 cerita daripada subscriber Kama. Khas untuk geng-geng asrama, guys. So, siapa yang dah nak balik asrama tu, cuba komen down below. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah hari ni daripada salah seorang subscriber Kama, Ariana. Subscriber Kama ni dia pernah kongsikan cerita pada tahun 2022 tau, dekat segmen Creepy tentang cerita seram suara dari kubur. So, nama pemilik kisah hari ni Ariana, bukan nama sebenar. So, Ariana berasal daripada Tawau, Sabah, macam Kama cakap tadi kan. Dan Ariana ada 3 kisah seram yang nak kongsikan dengan peminat Creepy. So, lepas dia cerita hari tu, bulan 7 kemudian dia masuk ke hostel untuk pertama kalinya setelah 2 tahun dia ODL ataupun online classes. So, ceritanya bermula daripada sini, guys. Masa mula-mula dia masuk hostel yang dah lama tidak berpenghuni tu, dia tak rasa apa-apa tau. Tapi terasa jugalah negatif vibes dekat situ. Dan malam pertama dekat hostel, dia dan juga 2 orang kawan dia tidur dekat bilik kawan dia yang lain. Sebab bilik dia dapat pemandangan hutan. Dan ada satu rumah buruk yang besar tau. Boleh dilihat daripada bilik dia. So, malam pertama, Ariana dah tidur dah kat bilik kawan dia. Cuma seorang kawan dia ni, dia nak tidur sorang-sorang dekat bilik dia tu lah. Sebab dia selalu menangis, homesick lah katakan kan. Jadi dia perlukan masa sorang-sorang lah. So, Ariana bagilah ruang dekat dia kan. Ariana pun tak boleh nak tidur dekat rumah tu disebabkan pemandangan tadi tu. Tiba-tiba pukul 4 subuh tu, kawan dia tadi tu ketuk bilik diorang yang tengah tidur beramai-ramai tu. So, diorang satu bilik tu terkejut kan. Peliklah kenapa tiba-tiba datang ke bilik ni kan. Buka-buka je pintu, tengok muka dia pucat tau. Dan muka dia macam penat. So, diorang tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tiba-tiba, dia bersuara. Dia kata, bunyian hanya boleh berkahwin dengan manusia. So, diorang macam tersentak dengan kata-kata tu. Ada di antara diorang yang ketakutan, ada yang terdiam, ada yang confused. Lepas tu, tiba-tiba kawan dia ni, kita panggil Amira, bukan nama sebenar. Tiba-tiba Amira ni ketawa dengan penuh sinis sambil pandang ke arah diorang satu persatu. Lepas tu dia pergi balik ke atas katil dan tidur. Tapi cara dia tidur tu pelik tau. Cara dia tidur tu lurus macam mayat. So, malam tu diorang hanya terdiam and tak tidur sebab diorang nak jaga Amira tadilah kan. Sebab dia berkelakuan pelik malam tu. Selepas je azan subuh, diorang semua terlelap. Bangun je daripada tidur, diorang tengok katil Amira tadi tu dah kosong. So, diorang cepat-cepatlah pergi ke bilik 15 kan, which is bilik yang Amira tidur seorang-seorang malam tadi tu. Bila sampai kat sana, diorang terkejut sebab tengok Amira ada dalam bilik tu. And Amira pula terkejut tengok diorang ni datang beramai-ramai kan. Seolah-olah macam tak ada apa-apa kejadian pula yang terjadi subuh tadi. So, bila diorang ceritakan semua apa yang terjadi dekat Amira, Amira macam kerutkan dahi tau. Dia kata, saya tidak datang ke bilik 16. Bagaimana mahu ke sana kalau saya teruk kena ganggu semalam di bilik ni? Lepas tu, diorang semua terdiam dan pandang each other. Tapi Amira tak ceritakan pun apa yang berlaku pada dia. Dia sampaikan Amira minta izin untuk keluar dari hostel keesokan harinya tau. So, cerita seram yang kedua pula terjadi kepada Ariana, which is pemilik cerita ni, dan juga kawan-kawan dia dekat bilik 16. So, hostel diorang ni agak pelik sebab ada hutan dan hostel tersebut sebenarnya adalah bekas kebakaran. Dulu pernah terbakar lah dekat situ. So, malam tu diorang semua sama-sama tengok cerita seram dekat Netflix. Pukul 1 pagi tu korang terdengar ada
suara budak menangis dekat tingkat bawah. Hostel diorang ni ada 2 tingkat tau. Bangunan sebelah kanan ada bilik 1 sampai 15. Bangunan sebelah lagi adalah bilik 16 sampai 20. So diorang dekat bilik 16. And suara budak menangis tadi tu makin lama makin sayup-sayup kedengaran. So diorang pun matikan laptop and masing-masing duduk dekat bujur katil terdiam tau. Sebab memang jelas kedengaran. And diorang semua tahu itu adalah gangguan. Itu bukan gangguan pertama yang diorang alami sebenarnya. And selepas bunyi tangisan tu, diikuti pula bunyi anjing menyalak. Bunyi anjing menyalak tu kan, bukannya woof 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 tau. Dia macam bunyi serigala. Lepas tu hujan pula, tapi hujan renyah-renyah je lah. Selepas tu ada bunyi tarikan kerusi dan juga orang berjalan seakan-akan sedang membawa rantai. Aku meremang ni. Sekarang pukul 1.41 pagi. Buang terbiat. So masing-masing dah ketakutan. Diorang pun berdoa lah ikut agama masing-masing dan berusaha untuk tidur. Keesokan harinya diorang berceritalah tentang kejadian malam tadi kan. Diorang nak jenguk lah bilik kat bawah dan juga bilik yang diorang dengar ada bunyi pelik semalam. Sampai je dekat tingkat bawah, diorang pelik sebab ada satu bilik ni yang kena tanda X. Ada tanda X. And terkejutnya bila tengok bilik tu sebenarnya berada di bawah bilik 16. Jadi bilik yang tanda X tu lah yang diorang dengar suara-suara pelik semalam. And masih menjadi misteri lah setelah 4 bulan berada dekat sana. And setiap kali diorang nak pergi bandar, diorang ambil Grab, semua driver Grab akan cakap macam ni dengan diorang. Berani sini tempat bahaya, bekas rumah terbakar. Ataupun soalan ni famous kalau diorang book Grab. Kenapa college kamu ambil rumah hantu ni sebagai hostel kamu? Wow. Seram weh, sampai ramai penduduk dekat situ tahu tentang kejadian tu. So, diorang ni pelajar dekat situ, diorang nak orang luar kan. Macam bukannya penduduk dekat situ basically. So, diorang tak tahulah apa yang berlaku kat situ. So, setelah beberapa kali berjumpa dengan penduduk dekat situ, barulah diorang tahu bahawa hostel tersebut adalah rumah yang pernah terbakar dan meragut 2 nyawa tau, iaitu seorang ibu dan juga anak lelaki dia. Dan setelah mengetahui cerita tu, dalam awal tahun 2023 ni, Ariana sangat-sangatlah terganggu tau dengan bilik 15 yang bilik original dia lah, bilik asal dia. Antaranya dia dengar tangisan perempuan subuh-subuh, ada yang mencakar dinding. Dan sampaikan dia kerap dengar tu, sampaikan benda tu macam dah jadi perkara biasa lah. Tapi apa yang luar biasa terjadi masa cuti semester. Semua orang balik kampung dan Ariana sendiri balik kampung juga, memandangkan semua housemate dia tu semua satu course. Dia orang nursing student tau. So flight Ariana ni hari Sabtu untuk pergi ke Tawau, Sabah. So dia balik lambat sikit. Petang tu dia lega sikit sebab dia dapat tahu yang bilik sebelah ada seorang student farmasi. So diorang tak sama kos. And then malam tu lega sebab adalah kawan kan dekat bilik sebelah, walaupun taklah sebelah sangat, at least ada kawan. So dapat khabar petang tu, tiba-tiba kawan dia tu ada emergency pula sebab ada family dia accident. Bila tiba malam, Ariana ni macam takut lah kan, sebab tu first time dia sorang-sorang tahu dekat hostel tu. Sepanjang 7 semester dia ada dekat situ. And pada pukul 11 malam, dia terdengar sayup-sayup nama dia kena panggil. Bila dia buka pintu, terkejutnya dia bila dia tengok kawan dia ada dekat luar bilik. So dia happy lah sebab ada kawan dia tidur malam kan. Kawan dia pun excited juga. Cuma malam tu kawan dia agak lain sikit. Yang excited gila-gila sampai cerita pasal intern, makan Maggi sama-sama, minum Coca-Cola sama-sama. Dan pagi tu, dalam pukul 4 pagi sebelum azan subuh tu, dia minta diri keluar dengan Ariana ni lah. Dia cakap mahu keluar sebab mahu balik rumah. So dia okey je lah kan, Ariana okey je, dia tak fikir apa-apa pula waktu tu. So Ariana tidur and dia bangun around pukul 10 pagi. Lepas dia bangun tu, dia dapat chat daripada kawan dia bagi tahu yang Michelle meninggal dunia. Michelle bukan nama sebenar. So dia kata, Michelle yang balik bilik semalam, yang makan dengan saya, yang minum Coca-Cola dengan saya malam tadi, yang cerita dekat saya depan-depan malam tadi. So dia terduduk tau, tapi dia masih fikir positif. Dalam perjalanan dia pulang pukul 4 subuh tu, dia accident ke kan dia kata dia nak balik kan pukul 4 pagi tu. So dia buka WhatsApp, dia tanya lagi kawan dia pukul berapa kejadian accident tu, and kawan dia bagi tahu pukul 11 malam.
So Ariana sangat-sangat terkejut. Aku meremang lagi. Bukan terbiaklah aku shoot video pukul 1 pagi ni. So macam dia agak terkilan lah. Ariana agak terkilan. Sedih pun ada. Terkejut. Last ayat yang dia bagi tahu sebelum dia keluar dari bilik masih segar di ingatan dia sampai hari ni. Ayat dia macam ni. Sama-sama kita intern dekat hospital ya. Fly high together. And now dah semester 9 dah. Dia dah masuk intern lah. Dia praktikal dekat hospital yang sama-sama diorang pernah rancang, tapi sayangnya kawan dia Michelle, bukan nama sebenar, tiada bersama-sama dia pada hari ini. Berupanya balik ke rumah yang dia masukkan tu adalah rumah yang dikekal abadi di sana, bukan di dunia ini. Sedih lah weh, pernah kawan dia kan. So thank you kepada Ariana sebab sudi kongsi cerita dengan kita orang. And all the best juga dekat Tawau Sabah sana, okay? So kita move on dengan kisah kedua dekat asrama tau. So kita bagi nama pemilik cerita ni Mira, bukan nama sebenar. So Mira nak cerita satu kisah waktu dia duduk kat asrama, sebab sekarang dah beberapa tahun dah lah berlalu sejak kisah ni. Dia pun sekarang dah ambil diploma sekarang ni. So ini kisah waktu dia zaman sekolah menengah dulu, pada umur tingkatan 2. Dulu waktu dekat asrama, sini-sini selalu lah cerita kisah-kisah seram yang pernah terjadi dekat asrama sekolah dia dulu. And diorang ada cakap yang histeria dekat sekolah ni biasanya terjadi 2 tahun sekali. Tapi Mira tak percaya sangat sebab benda tak jadi kat depan mata kan. Tapi dia still take note lah apa yang senior tu cakap. Satu hari, sekolah dia adakan larian merentas desa. Masa larian merentas desa tu, Mira tak join sebab Mira ada satu penyakit asma lah, dia macam cepat semput kan. Jadi dia dikecualikan lah daripada larian merentas desa tu. So pada hari merentas desa tu semua berjalan dengan lancar, semua okey. Sampailah waktu maghrib dekat asrama. Waktu tu diorang semua dalam surau. Biasalah kan lepas solat maghrib ada yang mengaji, ada yang rancak berbual. Lagipun diorang semua penat dengan badan masing-masing. Pagi tadi dah letas desa kan, berlari-lari. So petang tu memang lemah lah masing-masing. Suasana waktu tu masih okey lagi lah. Tiba-tiba ada seorang senior dia ni menjerit kuat sangat. Lepas tu dia menangis. So semua keadaan waktu tu macam cuak. Waktu tu lah Mira first time hadap benda-benda macam ni tau. So dia agak panik jugalah. Dia takut jugalah kan time tu. Ramailah kawan-kawan senior tu bawa dia keluar daripada surau tu supaya orang lain tak takut. Diorang bawa senior tu pergi ke bilik rawatan. Bilik rawatan tu jauh sikit lah daripada surau. Lepas tu senior-senior yang tingkatan 5 yang lain pun suruh semua pelajar masuk ke dalam dewan, makan sekali dengan orang yang tak boleh solat. Sebab biasanya orang yang tak boleh solat, which is perempuan lah kan, yang head, diorang akan duduk dekat dewan makan. So semua pun bergegas lah ke dewan makan. Dekat dewan makan diorang ni ada satu pentas tau, dekat belakang sekali. Waktu tu diorang tak tahu pun yang pentas tu pun sebenarnya sesuatu. Tergagap aku. Sesuatu. Ada penunggu lah orang kata yang jaga dekat pentas tu. Jadi senior pun suruh berkumpul dekat pentas tu. Senior yang macam histeria tadi tu keluar. Ada seorang lagi tau, dia rasa macam kaki dia kena tarik. So dia pun menjerit kuat gila. Waktu tu dia duduk betul-betul dekat depan si Mira ni. So Mira pun apa lagi, larilah dia kan sampai dekat atas pentas tu. Sampai kat atas pentas tu, ramai-ramai baca ayat kursi kuat-kuat berulang kali. Lepas tu setelah dia orang baca ayat kursi, time tu lah seorang-seorang yang kena korang. Ada yang mata sampai ke atas tau. Keras dia tak nak, mata hitam dia tu ke atas, tak nak turun-turun. Ada yang mengamuk. Waktu tu si Mira ni sampai ke rasa nak nangis lah sebab tengok sini-sini kena rasuk kan. Tapi nasib baik kawan Mira dan kebetulan ada seorang senior kat sebelah dia tu perasan, and dia bagi air untuk Mira minum lah. Lepas tu dia dah macam okey sikit kan sebab tu air Yasin. Tiba-tiba ramai sangat tau malam tu yang berjangkit histeria. Semua tak cukup tangan nak pegang. So Mira dan 4 orang kawan Mira ni pegang lah seorang senior yang tengah menangis and teriak kan. Waktu tu ustaz tengah on the way lagi. Waktu diorang pegang budak tu, Mira adalah cakap macam ingat Allah kak, ingat Allah. Lepas Mira cakap macam tu, dia macam diam kejap.
Lepas tu sambung balik menjerit. Dan nasib baiklah ustaz sampai, terus datang dekat diorang sebab budak tu memang dah tak boleh tahan dah. Teruk jugalah badan dia sampai shaking tau, dia histeria tu. Ustaz tu tanyalah apa yang kamu nampak, sebab dia macam tak nak buka mata, dia pecam je mata. Lepas tu tahu tak korang, dia pergi tunjuk dekat belakang ustaz tu, seolah-olah macam ada sesuatu lah. Padahal dia tengah tutup mata tau. Sekejap aku meremang sekali lagi. So diorang pun cuak lah sebab dekat je kan benda tu dengan ustaz tempat diorang duduk tu kan. Lepas tu seorang-seorang kena. Yang first kena tu ada ustaz lain yang datang lah rawat dia. Kiranya bukan ada seorang ustaz je malam tu. Sampai muntah-muntah lah diorang semua tu. Lepas ustaz cuba berkomunikasi dengan benda tu, ustaz tanyalah macam kenapa ganggu budak-budak ni. And then benda tu bagi tahu ada orang ambil bunga aku. Mungkin time larian merentas desa tadilah, tapi diorang tak tahulah siapa kan. Last ada orang yang mengaku, ada budak yang mengaku, tapi dia tak kena pun. Orang lain yang kena rasuk kan. Masa kejadian tu memang diorang semua duduk dekat Dewan Makan lama lah juga, sampai pukul 2 pagi kot baru warden bagi tahu suruh naik dekat bilik masing-masing and penuhkan satu blok je. Memang tak muat tapi main hentam je lah kan. Dah lah penat kot. Lepas tu kena hadap benda ni pula kan. Warden pun tidur sekali sebilik dengan diorang semua. So semua tidur berhimpit lah. Korang bayangkan 2 blok kena tidur 1 blok je. Lepas tu waktu dia nak tidur tu, dia dengar gangguan lah, bunyi kuku panjang kutuk kat besi dekat tangga, sebab bilik yang dia duduk tu betul-betul sebelah tangga. So makin dia nak tidur makin kuat bunyi, tapi dia tak nampak lah benda-benda tu kan. Cuma macam bila dengar tu dia dah beragak bunyi apa. And dia ingat esoknya macam okey lah, tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi bila esoknya tu waktu dia nak mandi, dia rasa macam dia ternampak muka hitam datang mengejut tau dekat muka dia. Dia macam orang terkejutkan tiba-tiba ada depan muka dia. Tapi Mira tak cerita lagi lah dekat kawan-kawan dia sebab takut kan. Waktu sampai sekolah tu terus demam. Tapi yang peliknya start daripada situ, waktu malam je mesti dia demam. And keesokan harinya dia dah sihat macam biasa. Sampai je malam dia demam lagi. Benda tu berlanjutan selama 3 hari betul-betul. Tapi benda ni ingatkan dah settle. Tiba-tiba ada pula histeria dekat sekolah. Sekolah dia ada 4 blok, tapi semua boleh dengar tau jeritan budak perempuan yang kena histeria tu. Sebab yang berlaku histeria malam tu dekat asrama je. Keesokan harinya berlaku kat sekolah dia orang pula. Memang semua tak fokus belajar lah cerita dia kan. Ramai ustaz dan cikgu pergi tengok. Lepas settle tu cikgu call parents yang kena histeria tu and suruh bawa balik tau. So mungkinlah pengajaran dekat sini jangan ambil benda-benda yang bukan hak milik kita. Tak kisahlah walaupun benda tu bunga jalan raya sekalipun. So kita tak tahu ada yang menjaga mungkin kan. So itulah kisahnya untuk hari ini guys. Thank you Amira sebab sudi berkongsi kisah seram ni. Semoga yang lain boleh dapat pengajaran daripada kisah ni. And Kamar rasa macam tak sedap dah ni nak duduk lama-lama depan kamera ni. So Kamar rasa tu sahaja video untuk hari ni. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.